Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid-murid cikgu dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa ambil sarapan tau. Hari ini kita akan belajar topik baharu. Kemahiran manipulatif. Hah? Apa tu kemahiran manipulatif, cikgu? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan serta bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Hal ini demikian kerana adalah untuk mengurus peralatan dan juga bahan secara sistematik demi memastikan hasil penyiasatan sains yang kita laksanakan adalah betul dan juga berkesan. Murid-murid, terdapat banyak kemahiran manipulatif yang kita perlu kuasai. Antaranya yang pertama ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan juga cermat. Misalnya, cikgu bagi contoh. Yang pertama ialah menyukat suhu dengan termometer. Murid-murid juga dapat lihat dalam buku teks muka surat 9 dan juga 10 seperti yang dalam gambar tersebut, seorang pelajar sedang berusaha untuk mengendalikan bikar dan juga silinder penyukat. Mesti murid-murid tertanya-tanya kan, mana satu bikar dan juga mana satu silinder penyukat? Baiklah, silinder penyukat secara mudah cikgu terangkan seperti dalam gambar ialah bekas yang tinggi tersebut, manakala bekas yang rendah yang ada cecair berwarna hijau itu adalah bikar. Murid tersebut berusaha untuk menuangkan cecair daripada dalam bikar ke dalam silinder penyukat. Murid hendaklah menggunakan kaedah yang betul dan cermat bagi memastikan cecair yang berada di dalam bikar tidak tumpah apabila kita tuangkan ke dalam silinder penyukat. Sekiranya murid dapat melakukan perkara ini dengan betul tanpa menumpahkan cecair tersebut ke mana permukaan, maksudnya cara yang dikendalikan itu adalah betul dan juga cermat. Cikgu bagi contoh lagi dalam keadaan ataupun kehidupan seharian kita, keadaan di dapur. Sekiranya seorang murid ingin minum air Milo yang disediakan oleh ibunya di atas meja. Air Milo tersebut berada di dalam jug yang besar. Jadi, macam mana kita mau minum? Sudah semestinya kita perlukan gelas yang lebih kecil kan? Sebab kalau kita minum terus daripada jug, agak kurang sopan dan juga isi padu air tersebut terlalu banyak untuk kita habiskan dalam satu masa tersebut. Jadi, kita haruslah menuangkan air Milo tersebut ke dalam cawan yang lebih kecil tanpa menumpahkannya. Jadi, jika murid dapat menuangkan cecair itu ataupun air Milo tersebut ke dalam cawan tanpa menumpahkannya, maksudnya murid telah berjaya mengendalikan perkara tersebut dengan betul dan juga cermat. Kemahiran manipulatif kita yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan juga cermat. Cikgu bagi contoh, seperti dalam buku teks, kita kendalikan spesimen hidup, misalnya seperti siput kebun. Apabila kita menangkap atau mengutip siput kebun, kita perlulah memakai sarung tangan terlebih dahulu. Hal ini penting bagi memastikan tangan kita terlindung daripada sebarang kotoran dan juga terlindung daripada pelbagai jenis bahaya penyakit. Setelah kita telah pun memakai sarung tangan, barulah kita boleh pergi mengutip spesimen hidup tersebut. Misalnya di kawasan-kawasan seperti taman permainan ataupun kebun sayuran.
seperti dalam buku teks kita dapat lihat pelajar sedang mengumpul siput kebun. Kemudian setelah siput kebun tersebut ditangkap, kita letakkan siput kebun di atas talam ataupun tray. Setelah itu, barulah kita membersihkan sedikit kita punya spesimen sebelum kita membuat pemerhatian terhadap kita punya spesimen. Kita boleh perhatikan dari segi cara pergerakan siput kebun, warna siput kebun dan sebagainya lagi. Dan setelah kita berjaya menjalankan sesi pemerhatian terhadap kita punya spesimen tadi, sekiranya spesimen tersebut masih lagi hidup dan bernyawa, kita hendaklah melepaskan semula spesimen tersebut kembali ke tempat asal. Sekiranya kita dapatkan spesimen tersebut daripada taman permainan, maka kita kena kembalikan spesimen tersebut ke tempat asalnya tadi. Faham ke murid-murid? Tapi cikgu, macam mana kalau spesimen tu mati? Kalau spesimen tu mati sudah, kita bolehlah letak semula di tempat asal juga ataupun kita tanam siput tersebut. Tetapi cikgu bagi contoh lagi yang lain. Misalnya spesimen tersebut adalah spesimen yang berunsurkan seperti bunga raya dan juga daun-daunan. Bunga raya dan juga daun-daunan selepas kita kutip daripada pokok, kita tidak boleh letakkan kembali lagi ke pokok tersebut sebab daun akan layu dan bunga juga akan mati. Jadi, cikgu, gimana kita mau kembalikan setelah kita lihat ataupun buat pemerhatian? Soalan yang bagus. Setelah kita habis untuk membuat pemerhatian terhadap spesimen kita, sepertinya bahan bunga raya ataupun daun-daun tadi, bolehlah kita buang ke dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata tau, nanti menyebabkan pencemaran alam ataupun tidak mesra alam. Faham setakat itu pelajar? Kemahiran manipulatif yang ketiga ialah melakar spesimen, peralatan dan juga bahan sains dengan betul. Contohnya seperti dalam buku teks, melakar bunga raya, bikar dan juga air. Cikgu, macam mana kita mau melakar air? Kalau bunga raya, saya rasa saya tahu macam mana mau lakar. Tapi kalau mau lakar air, cikgu, saya tak tahulah cikgu. Sabar, cikgu akan ajar satu demi satu. Baik, yang pertama, kalau untuk kita lakar bunga raya, kita lakar bunga raya menggunakan 2D saja. Tak perlu pun kita lukis 3D yang nampak macam kartun yang hebat-hebat tu. Tak perlu, kita hanya perlu lakar secara 2 dimensi sahaja. Untuk lakaran air dan juga bikar, kita tak perlu lukis yang bulat di atas tu. Tak perlu. Kita just lukis bentuk bikar sedemikian rupa. Dan juga untuk air, kita tambah garis-garis yang kecil tu saja. Seperti yang dalam gambar tu lah yang cikgu sedang tunjuk ni. Macam tu. Jadi seterusnya, selepas kita sudah habis melakar untuk kita punya spesimen, jangan lupa label. Label ni tujuan dia pula ialah untuk kita ketahui apa sebenarnya yang kita lukis tu, apa yang murid sedang lukis. Nanti murid lukis sesuatu tapi cikgu tak tahu kan, susah juga. Nanti cikgu terpaksa tanya murid-murid tu semula kan. Jadi kalau lukis kena ada label. Macam juga murid, kamu adalah nama. Takkanlah kamu wujud tapi tiada nama. Kan susah nanti cikgu untuk panggil nama kamu kan. Nanti cikgu panggil, murid. Lepas tu
semua murid kan? Tapi kalau cikgu panggil kamu dengan nama kamu, sudah pasti kamu akan faham dan juga akan senang dengar. Macam tu. Faham takkan ni murid-murid? Faham? Okey, kalau faham, kita akan terus kepada kemahiran manipulatif yang seterusnya. Kemahiran manipulatif yang seterusnya ialah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Seperti dalam buku teks, diberi contoh ialah mencuci tabung uji. Contohnya, tabung uji tersebut selepas kita gunakan masih terdapat cecair di dalamnya. Jadi, cecair tersebut perlulah dibuang ke dalam sinki terlebih dahulu. Jika ada bahan pepejal yang masih berbaki di dalam tabung uji kita, bahan tersebut, pepejal tersebut hendaklah dibuang ke dalam tong sampah. Ingat pesan cikgu. Bahan cecair buang dalam sinki, bahan pepejal buang ke dalam tong sampah. Supaya kalau kita buang cecair ke dalam tong sampah, kesian makcik-makcik yang angkat sampah tu nanti habis air tu mengalir. Siapa yang susah? Kan? Jadi kena ingat ya belajar murid-murid cikgu. Yang bahan cecair kena buang dalam apa? Betul, dalam sinki. Bahan pepejal kena buang dalam apa? Betul, pandai. Kena buang dalam tong sampah. Lepas cuci, kita mau buat apa? Lepas cuci, murid-murid hendaklah simpan tabung uji ataupun peralatan sains yang digunakan ke dalam rak tabung uji. Seperti yang dalam gambar ni, kita guna tabung uji kan? Jadi, kita simpanlah tabung uji tersebut dalam rak tabung uji supaya kita dapat mengendalikan dengan cara yang betul. Faham? Faham? Belajar faham? Okey. Tadi, cikgu ada cakap mengenai cara penyimpanan yang betul. Jadi, sekarang ni kita pergi kepada kemahiran manipulatif yang seterusnya. Kemahiran ini ialah kemahiran untuk menyimpan peralatan dan juga bahan sains dengan betul dan juga selamat. Misalnya, kita menggunakan bikar. Jadi, apabila kita gunakan bikar, kita hendaklah susun semula ke dalam rak yang telah pun disediakan dengan betul. Macam mana dengan kanta pembesar cikgu? Kalau kita gunakan kanta pembesar, kembalikan semula kanta pembesar tersebut ke dalam kotaknya. Seterusnya, macam tadi cikgu ada bincangkan mengenai tabung uji kan? Jadi, tabung uji tersebut kita kembalikan dan susun ke dalam rak tabung uji supaya tujuannya pelajar atau murid yang akan datang untuk menggunakannya adalah lebih senang dan tidak perlu lagi membersihkannya. Faham pelajar? Kalau keadaan di rumah macam mana pula? Baik, cikgu bagi contoh. Kalau di rumah, lepas kita makan ataupun lepas kita minum, kita perlulah mengemas semula kan? Contohnya lepas kita makan, kita haruslah cuci pinggan kita dengan bersih. Lepas tu susun di dalam tempat pengeringan piring ataupun cawan. Jadi, apa kegunaannya cikgu? Kegunaannya ialah apabila kita perlu menggunakan piring tersebut pada masa akan datang ataupun kita mau makan, senanglah kita ambil saja piring tersebut dan boleh letak nasi atasnya kan? Taklah perlu kita pergi lagi cuci macam tu baru boleh pergi ambil makanan, kan lambat macam tu. Jadi adalah lebih baik selepas kita gunakan sesuatu bahan ataupun sesuatu radas dan peralatan, hendaklah dikemas, dicuci, dibersihkan dan juga disimpan dengan selamat dan juga betul macam tu. Faham murid-murid cikgu? Faham.
rupanya. Bagus murid-murid cikgu ni.